Okay, so kita tengok lagi. So contohlah, kalau awak nak tukarkan kepada log 3 something dalam table, okay, biasanya dia akan jadi contoh soalan dia cakap dia nak dalam log 3. Okay, log 3y. Okay, kalau dia tanya log 3y, maksudnya dia akan tanya log 3 0 point berapa tadi? 2.96, okay. Log 3 2.96. Maksudnya kita kena cari apakah nilai log 3 2.96 tu. Okey, cara nak cari dia, kita boleh gunakan hukum log yang kita pernah belajar sebelum ni. Bukan kita pernah belajar, yang awak pernah belajar sebelum ni dekat PDPR, kalau awak ingat lagi lah. Okey, so kalau contohnya kita ada nombor yang tak kena, nombor yang tak boleh langsung tekan kalkulator. Contohnya log 3 ni. Okey, log 3 2.96 contoh. Awak nak tukarkan kepada nilai yang biasa yang dalam kotak ni, macam mana awak nak cari? So sebenarnya nilai dia sebenarnya awak kena tekan, awak kena tukarkan log 10. Okey, tekan log 10 dulu, tukar log 10 dulu. Kenapa kita kena tukar log 10? Sebab kita hanya boleh tekan log 10 dekat dalam kalkulator ni. Okay, kalau tengok kan, log ni hanyalah wujud log 10 sahaja. Jadi sebab tu kalau soalan ni dia tanya, dia minta awak cari nilai dalam log 3 ke log 4 ke, awak kena tukarkan dulu log tu ke dalam log 10, baru awak boleh jawab. Tapi syarat dia, bila awak nak tukarkan kepada log 10 ni, okey, ni adalah kita panggil dia sebagai nombor. Ni kita panggil dia sebagai nombor, dan kita panggil 3 ni sebagai asas. Pernah belajar asas kan, matematik. Okey, so asas ni yang kecil lah. Yang kecil tu mesti akan duduk bawah. Okey, yang kecil tu akan duduk bawah, di mana kita tulis log 10 3 dengan nombor ni kita letak atas lah, log 10 2.96. Ni contoh Jadi bila awak nak cari nilai log 3y ni, okey, awak boleh je tekan kalkulator, log 2.96 bahagi dengan log 3. Jadi jawapan dia ni 0.99 ni akan dapat dekat dalam kolom log 3 ni. Dia jadi macam tu. Jadi kalau contohnya soalan tu tak semestinya dia minta awak jawab dalam log 10. Kadang-kadang dia ni jenis yang degil sikit. Dia jenis yang macam maharaja sikit kan. Dia tanya log 5, dia tanya log 2. Jadi awak kena fikir. Kalau dia minta dalam log 3 ke, log 2 ke. Ni contoh log 2 kan. So cara dia sama. Cara dia adalah awak ubahkan log 10 dulu. Okey, log 10 2.96, tapi bawah ni awak ikut asas yang dia nak. Contohnya asas 2 dia tanya asas 2. So awak buatlah log 10 2. Bawah ni je yang ubah. Dia punya yang warna merah ni je yang saya ubah. Jadi maksudnya dia ikut asas je. Dia punya hukum dia ikut asas saja. So awak kena tukarlah log 2.96 bahagi dengan log 2. So jawapan dia akan jadi lebih tinggi sikit lah, 1.57 something. Okey, ni 1.57. Dan seterusnya tu awak kena cari sendirilah. Bla 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 ni awak kena cari Okey, so maksudnya kalau ada soalan yang berkaitan dengan selain daripada log 10, awak dah boleh cari dengan menggunakan hukum yang saya bagi ni. Ni adalah hukum log. Dan kat sini ada rumus dia lah, dalam buku teks tu awak boleh cek. Okey, buku teks dia kata 4 bab 4. Cari je dekat buku, log. Okey. So itu sedikit pengetahuan tambahan ni kita tak anggap dia soalan kebat. Dia bukan kebat. Dia masih lagi dalam tahap biasa, tapi kita anggap dia kritis dan kreatif. KBKK. Dia sederhana. Tahap sederhana ni. Tapi jangan risau sebab yang ini boleh jadi. Soalan ni boleh jadi Okey, so itu berkenaan dengan sedikit pengetahuan tambahan. Yang ni awak tak perlu salin pun tak apa. Awak nak salin pun boleh, tak ada masalah. Ni hanyalah ilmu tambahan sahaja. Jadi kalau awak contohnya awak tiba-tiba rasa macam pening sangat, kenapalah dia minta dalam log 5 awak ubahlah dalam log 10. Sebab benda tu je yang boleh tekan dalam calculator. Okey, sebab benda tu je yang boleh kita tekan dalam kalkulator. Tapi rumus dia memang kena bahagilah. Awak tak boleh tolak, awak tak boleh tambah. Memang rumus dia bahagi.
Maksudnya log 10 nombor biasa bahagi dengan log 10 asas dia. Okey, asas dia je yang awak ubah. Okey, so itu berkenaan dengan sedikit yang saya nak tekankan. Okey, sekarang kita tengok pula pada soalan C. Okey. Soalan C ni yang kita nak agak kena tengok sikit lah, sebab dia susah. Kita boleh katakan susah lah. Gunakan graf yang awak lukis tadi, okey, kalau awak ada buat lah, untuk mencari nilai P dan nilai Q. Okey, so bila awak nak cari nilai P dan nilai Q, awak kena lihat persamaan yang diberi dalam soalan. Ni adalah persamaan yang diberi dalam soalan. Jadi kalau contohnya kan, dia bagi Y sama dengan PQ kuasa 2X. Jadi awak tulislah dekat C tu. Okey, ni adalah soalan C. Y sama dengan PQ kuasa 2X. Tapi kita kan nak lakar graf. Kita punya graf kan paksi X dengan Y dia lain. Ni kita tengok paksi Y dia adalah log 10Y. Paksi X dia adalah X. Jadi macam mana awak nak pastikan persamaan ni dia menjadi Y sama dengan MX tambah C. Kan awak belajar masa tingkatan 3. Kalau awak ada belajar lagi lah. Maksudnya ni persamaan garis lurus, di mana paksi Y ni awak nak ubah dia jadi log 10Y, dan X ni awak nak biarkan dia X sahaja. So macam mana awak nak cipta dia punya persamaan ni based on apa yang diberi dalam soalan. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah awak kena rujuk paksi awak tu sendiri. Kalau paksi awak tu kalau paksi awak tu adalah log 10Y, jadi awak tambah log 10 dekat depan. Okey, tekan pula. Tulislah log 10. Letak log 10, lepas tu salin balik. Okey? Log 10Y. Tapi bila awak letak log 10 dekat belah kiri, awak kena letak dekat belah kanan juga. Dia kena balance kiri dan kanan. Maksudnya tak sekali je lah. Okey? Letak sekali je. Kita panggil dia balance kiri dan kanan. Sama juga macam awak letak something nombor kan. Kalau awak letak X, contohnya X, dia akan jadi XY sama dengan XPQ. Contohlah, Ini contoh. Maksudnya apabila awak tambah sesuatu di depan, yang belakang pun awak kena tambah juga. Benda yang sama follow. Ni macam tu. Okay. So bila awak tengok balik kan, oh, log 10Y dah dapat lah. Dah dapat sama macam dalam paksi log 10Y, dan dia duduk depan. Okey, dia duduk depan. Tapi ada satu masalah yang kita tengok kat sini. Dia ada dua X yang terbang ni. Macam mana kita nak buat turun dia? Okey, macam mana kita nak buat turun dia? Okey, dalam hukum log, kalau awak belajar hukum log ni kan, dia ada lagi satu benda yang awak kena tahu. Kalau ada something yang terbang macam makhluk asing ni, okey, awak kena bawa turun dia. Apabila ada hukum log, dia boleh bawa turun. Tu kenapa kalau kita nak turun ni kena ada log. Okey, sebab tu memang hukum log. Okey, kalau ada benda terbang je, automatik guna log, sebab kita nak bawa turun. Okey, so kalau contohlah awak dah ada log kan, awak dah ada log ni, yang kiri ni janganlah usik, biarkan. Okey, yang kiri tu biarkan. Okey, sekejap saya tulis sini log 10Y. Yang belah kiri ni biarkan. Tapi yang belah kanan ni, sebabkan awak tengok ada benda terbang dan awak ada jumpa log, benda terbang ni dia macam ibarat magnet tau, dia akan tarik. Log ni akan tarik yang benda terbang tu bawa depan. So dia akan jadi log. Ni pun, sebelum ni pun kita kena tahu jugalah. Sebabkan dia ada terbang dan dia ada dia ada rapat. Dia ada rapat ni maksudnya darab. Dia punya hukum log ni dia ada dua tau. Dua benda yang awak kena tahu. Ni pun saya pun baru teringat ni. Kalau hukum log ni, dia akan priority kan, maksudnya dia akan utamakan, okey, utamakan
hukum 1 dengan hukum 2. Okey, hukum 1 dengan hukum 2. Di mana hukum 1 ni apabila log A B tambah log A C. Dia jadi macam ni kan. Ni adalah hukum log. Dan ada lagi satu tolak log A B tolak log A C. Okey, ni contoh lah. Dia ada tambah, dia ada tolak. Okey, bila kita tengok asas dia sama. Okey, dia akan ubah jadi ni hukum log, dia akan ubah jadi, kalau tambah dia akan jadi darab lah. Log A B C. Log A B per C. Kat sini beza dia, kalau tambah dia darab, kalau tolak dia bahagi. Ikut je dia punya konsep yang ada dalam buku. Tapi yang paling penting asas dia kena sama. Okey, kalau awak tengok kat sini, bentuk dia sama tau. Bentuk dia sama macam dekat atas ni, hukum pertama ni. Iaitu hukum darab kita panggil hukum darab. Log A B C, kita panggil macam tu lah. Kita anggap 10 ni sebagai A dan PQ ni sebagai BC. Okey, kita anggap PQ tu sebagai BC. So sebenarnya kita boleh baca dari kanan ke kiri. Okey, kita boleh baca dari kanan ke kiri. Boleh, tak ada masalah. Darab pindah jadi tambah. Bukan pindah, tukar jadi tambah. Darab tukar jadi tambah. So bila awak tengok log 10 ni, dia akan kembang lah. Dia akan jadi log 10 P tambah log 10 Q kuasa 2X. Baru awak boleh bawa turun. Yang tadi tu saya tersilap sebab saya terbawa turun dulu. Sepatutnya dia tak boleh dia kalau ada benda yang darab ni, dia kena hapuskan darab dia dulu. Sebab yang ni hukum log paling kuat. Okey, hukum log yang paling kuat ni kita kena utamakan. Hukum log utama. Hukum log yang utama paling kuat. Baru dia yang paling lemah. Okey, paling lemah ni maksudnya kalau contohnya ada log A B kuasa X, okey, dia akan jadi X log AB. Dia bawa turun lah. Ini hukum yang lemah sikit. Di mana kalau ada benda terbang, dia bawa turun. Okey, macam ni dan awak tengok kan, dia dah lemah dah. Dia dah tak ada hukum darab dengan bahagi lagi dah. Dia maksudnya dia dah single. Hukum log yang single. Baru kita boleh bawa turun. Dia boleh bawa turun 2X ni. Tapi dia bawa turun depan dia je lah. Dia tak boleh bawa turun depan sekali. Okey, dia tak boleh campur sekali macam ni. Tak boleh. Salah. Dia kena depan log Q sahaja. Sebab dia punya magnet dia dekat sini. Jadi dia punya hasil dia, okey, dia akan dapat log 10 P tambah 2X okey, log 10 P tambah 2X log 10 Q. Ni biasa yang awak buat lah, kan? Okey, sekarang ni kita nak cantikkan dia. Ni boleh cantik lagi. Walaupun awak buat betul, tak ada masalah. Tapi nak cantikkan dia lagi, kita nak Y dia duduk depan, X dia duduk tengah, dan tak ada apa-apa huruf Y dengan X duduk belakang. Jadi kan, kalau awak perhatikan betul-betul, yang warna hitam ni adalah yang kita nak tengok kat sini. Y duduk depan. Okey, biar dia duduk depan. So jangan usik. Okey, so jangan usik, awak biarkan dia duduk depan. So warna hijau ni maksudnya dah settle. Log 10Y. Yang ni dah settle warna hijau. So kita tengok pula, yang ni kita nak susun ni. Kalau ada X ni, kita bawa dia duduk depan sini. Tapi awak jangan tukar simbol. Sebab dia bukan pindah ke kiri. No. Dia hanya tukar tempat je. Okey, dia tukar tempat. Jangan letak negatif, jangan letak positif. Jangan tukar simbol. Biar je. Yang penting awak tukar tempat je. 2X log 10 Q. Ni contoh lah.
Kalau awak rasa macam awak masih nak pelan-pelan lagi kan. Ni awak letak belakang sebab dia tak ada Y, dia tak ada X. Ni biar duduk belakang. Kesian dia kan. Lepas tu apa lagi yang awak tak puas hati? C dah betul. So C dah betul ni awak letak warna hijau. Log 10 P. Tapi ada benda yang tak betul lagi. Dia nak M dulu, kemudian dia nak X. Maksudnya paksi X ni mestilah duduk sebelah kanan M. Jadi kita lihat balik soalan. Soalan kata paksi X tunggal. X tunggal tu maksudnya tak ada apa-apa log pun. Kita tak nak ada perkataan log. Okey. Jadi X ni dia kan darab kan. 2 kali X kan. Apa susah awak bawa keluar X ni, awak letak belakang. Kita bawa keluar X ni. Kita ambil X ni, pindah ke belakang sini. Okey, pindah ke belakang tu dia akan jadi log 10Y sama dengan 2. Ni saya tulis warna hijau 2 log 10 Q. X. Okey, ni saya hitamkan balik lah. Hitam tu maksudnya dia kena dengan paksi dia. Okey. Tambah log 10P. Okey, maksudnya ni paksi Y dia, ni paksi X dia. Dia mestilah belah kanan X sahaja. Okey, X sahaja mestilah belah kanan. Jadi awak kena ikutlah soalan tu dia nak apa. Kalau X sahaja. Janganlah awak biarkan dia duduk dekat belah depan ni. X ni jangan. Sebab apa, tak cantik. Walaupun betul tapi tak cantik. Kita nak cantik dia kena duduk depan sinilah X. Ada soalan yang dia punya paksi X dia nama dia log 10X. Yang tu nantilah kita buat latihan lagi. Okey, yang ni hari ni punya penerangan ni adalah X tunggal sahaja. So hati-hatilah. Yang mana yang saya betulkan tu maksudnya sebenarnya salah lah. Okey, sebenarnya salah. Bukan salah, mostly cikgu tak terima jawapan macam tu. Mostly cikgu akan tengok jawapan yang macam ni baru kemas. Tapi bagi betul je lah kan. Sebab yelah awak pun first time exam. Ok, tak apa. So ni adalah contoh bentuk yang baik. Bila awak buat macam ni, kena dengan Y, kena dengan M, kena dengan X, kena dengan C, awak akan dapat satu markah. Satu je. Ok, satu je. Jangan risau. Satu tu adalah juga markah. Yang penting awak kena gunakan hukum log utama lah. Biasanya hukum log utama ni main peranan. Kalau dia minta awak cipta log 3 lah awak letak kan. Awak just pindah-pindah je lah nanti. Itu tak ada masalah pun. Tu senangnya sama je konsep dia. Okay, awak cuma tukar nombor asas je. Contoh kalau awak tukar nombor asas lah. Kalau log 3 tadi kan. Okay, tak ada masalah. Tapi ini just konsep dia sama je. Awak kena pindah-pindah je. Okay, awak kena pindah-pindah, tahu hukum log, settle. Okay, so ini berkenaan dengan persamaan yang diberi adalah persamaan indeks. Ni kita panggil persamaan indeks. Kita ubahkan kepada persamaan log. Ni kita panggil persamaan log. So awak kena ubahlah. Ubahkan dia. Jadi awak nak tak nak, awak kena faham basic hukum log. Kalau awak tak faham, tak apa, kita belajar dekat sini. Sebab bila awak belajar kat sini, automatik awak akan faham dalam bab 4 nanti. Saya pun dulu bab 4 merangkak-rangkak. Tapi saya utamakan tajuk ni, baru saya pergi ke bab 4 tu. Saya pergi bab 6 dulu, baru pergi bab 4. Rasa macam ringan. Sebab apa? Sebab saya dah faham asas dia. Sebab asas dia kita utamakan yang ini sahaja. Kita dah macam praktis tau. Benda ni kita praktis je. Sampai kita dalam kepala kita dah ingat dah benda ni. Tapi sebenarnya hukum log ni ada banyak tau. Kalau awak tahu memang banyak dia punya hukum log. Jadi kita praktis sebenarnya daripada sini. Daripada tajuk ni. Nanti bila saya nak ajar indeks yang bab 4 tu, baru kita akan lebih detail lah berkenaan dengan log. Ni dia just dalam tajuk apa orang kata, hukum linear ni kita guna 3 ni je. Kita gunakan 3 konsep ni. Okey, 3 konsep ni dan satu konsep yang kita boleh katakan KBKK kat sini. Ni kita boleh gunakan satu konsep lagi. Okey, contohnya kalau soalan luar kotak lah kita panggil. Okey, so ada 3 lah yang kita utamakan. Alright. Sekarang baru awak boleh cari. Kalau pintasan rujukan tadi, rujukan tadi. Ni rujukan kita ni. Yang ni rujukan yang saya suruh awak cari awal-awal tu. Kenapa penting? Sebab benda ni lah yang kita akan sumbangkan
sumbangkan cara nak jawab. Okey. Pintasan Y maksudnya C. Kecurunan maksudnya dia M. So, dah tahulah jawapan dia. 2 log Q sama dengan apa? Sama dengan 0.6. Sebab dia punya kecurunan. Dia punya M. Jadi sebenarnya rujukan ni sangat penting. Sebab awak boleh terus dapat jawapan. So kita nak tahulah macam mana nak settle 2 log 10Q ni. Okey, ingat log ni belum single. Ni kita panggil log single. Ni belum single ini belum single. So kita kena hilangkan 2 ni, pindahkan dia. Okey, 2 ni awak pindahkan, dia jadi bahagi. Okey, pindahkan dia jadi bahagi. Kita buat macam ni sikit Okey, so log 10Q sama dengan 0.3. Baru awak boleh potong log ni. Hukum log yang kita nak potong ni best. Sebab apa? Okey, bila awak ada 0.6 ni awak bagi dengan 2 kan dapat 0.3 kan. Sekarang kita nak cari nilai Q. Nak cari nilai Q, log 10 dah tak penting. So awak boleh buang. Okey, buang dia, awak potong. Tapi awak potong log je. 10 ni masih ada. Kesian yang kecil ni kan. So apa yang kecil ni nak buat? Kecil ni akan pindah cari tuan baru. Okey, kecil ni akan pindah comel-comel tu. Dia akan membesar dengan tuan baru. Okey, dia akan membesar jadi nombor biasa 10. Okey, dan manakala tuan baru dia ni akan ke atas. Dah ke langit dah. So dia akan jadi 10 kuasa 0.3. Kan senang. Maksudnya daripada tanah ni yang kecil ni dia pindah menjadi darat. Lepas tu darat yang asal ni dia pindah jadi langit. Tanah dia jadi darat. Ni senang lah, awak boleh tengok. Darat pindah jadi langit. Ni kita boleh tukar hapuskan log. Hapuskan log. So kalau tengok kan, nombor 10 ni macam ibarat dia tertanam dalam tanah. Sebab dia kecil je. Okey, lepas tu bila dia pindah, dia jadi darat. Okey, dia duduk dekat darat tu maksudnya dia dah stand. Dia dah berdiri dengan tegak. Tapi yang mana orang yang dah duduk dengan nombor biasa ni, dia akan terbang, terapung dekat langit. Tu senang. So yang ni awak boleh kira guna kalkulator sendiri. Q sama dengan 10 kuasa 0.3. Okay, awak tekan je lah 10 kuasa 0.3 tu. So awak dapat 2. Saya ambil 2. Awak nak ambil 1.99 pun boleh. Tapi biasanya saya akan ambil yang 2 tempat perpuluhan. So dia akan jadi 2.00 lah. Okay, dia bundar. So 2 lah. Okay, kalau awak punya jawapan 1.91 ke 1.85 ke, saya terima lagi lah. Walaupun 1.85 tu jauh. Okay, tapi saya terima. Okay, ada yang, tapi kalau 2.1 saya tak terima lah. Okay, dia antara situ je. Okay, so ini cari nilai hapuskan log. Okay, kita tengok pula C dia ni. Okay, C dia kan. Kita dah settle lah kita punya kecurunan ni. Settle lah. So C ni adalah pintasan Y. Kalau belajar kat tingkatan 3 ni, pintasan Y iaitu C. Jadi kita buat benda yang sama. Log 10P. Okay, saya guna warna biru pula. Log 10P sama dengan 0.18. Yang ini pun sama konsep dia. Awak nak hapuskan, awak nak cari P. Okay, awak nak cari P, hapuskanlah log ni. Okay, hapuskan log sahaja. Nombor 10 ni biarkan. So apa jadi pada 10 ni? 10 ni dia akan jadi cari tuan baru lah. So benda yang sama berlaku. Sebab tu saya cakap benda ni sebenarnya dia dah praktiskan awak punya hukum log. Okay, dia akan jadi 10 kuasa 0.18. Bila awak buat latihan hukum log ni berkali-kali dalam tajuk hukum linear ni kan, so automatik awak akan faham hukum log tu. Okay, so awak buat 10 kuasa 0.18. So awak akan dapat 1.51. Jawapan yang paling dekat dengan skema jawapan. Okay, dua-dua ni adalah jawapan yang paling hampir dengan skema jawapan. Tapi ini jawapan saya lah. Kalau ikutkan dalam buku skema jawapan tu kan, jawapan kat sini dia punya tu dia tulis 1.98 dan kat sini dia tulis 1.5 sahaja. Dia punya hampir dia. Dia punya skema dia.
dia punya yang sebenar lah, skema buku jawapan yang saya ambil daripada soalan tu. Tapi tak apa, saya just terima sahaja.